أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, berusaha dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat, keberkatan dan ilmu yang memberi faedah kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disambung perbincangan kita muka surat 53 kitab Risalah Tauhid. 53 yang versi Jawi. Kalau yang versi Rumi boleh tengok sendirilah, saya tak pastilah. Sebab ada dua versi yang Rumi dan Jawi ada. Boleh pakai dua-dua insya-Allah. Jadi muka surat 53 tengah-tengah kita masuk hari ini berkenaan dengan ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ta'alluq kalam. Sifat kalam ta'alluq bagi sifat kalam. Sifat kalam, kalam siapa? Kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Jadi Allah Taala berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Taala menyebut dalam Al-Quran bahawa dirinya berkata-kata. Maka Tuhan adalah sifat kalam. Okay, baik. Apa kata pengarang rahimahullah? Adalah kalam bertakluk ia pada yang wajib dan mustahil dan yang harus dengan ta'alluq dalalah, iaitu ta'alluq menunjuk, ta'alluq menunjukkan. Maka ia ta'alluq tanjizi, ia kalam ta'alluq tanjizi qadim jua, iaitu tunai pada azali Tuhan berkata pada yang wajib, seperti firman-Nya Allah, anallahu la ilaha illa ana, dan berkata kepada yang mustahil, perkara yang mustahil lah, seperti firman-Nya Allah menghikayatkan percakapan Nasrani, perkataan
orang Nasrani. Ni yang kecoh 2-3 hari ni. Nasrani ni Kristian ke atau budak ni, isu Kristian ataupun macam mana, tak apalah, kita tak berbincang pasal perkara tu. Cuma ni kalam orang Nasrani, orang Kristian pun boleh terjemah juga pada sebahagian pendapat, iaitu innallaha thalithu thalathah, dan berkata kepada yang harus seperti firman-Nya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Okey. Tuan-tuan mati Allah sekalian, hari ni kita masuk kena dengan ta'alluq sifat kalam. Okey. Ta'alluq sifat kalam. Tuhan bersifat dengan kalam. Dalil dia yang mula-mula ialah dalil naqli. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala mengisbatkan bagi dirinya ada sifat berkata-kata, ataupun sifat perkata. Allah Taala berkata-kata, ataupun Allah Taala perkata, ada sifat perkata. Jadi tu dalil naqliyah. Dalil akli, kalau Allah Taala tak bersifat dengan berkata-kata, maka Allah Taala tidak boleh berkata-kata. Jadi itu satu sifat yang kurang. Mustahil Allah Taala yang cipta alam ni ada sifat yang kurang. Sedangkan alam ni sempurna, takkanlah Allah Taala tu kurang yang mencipta alam ni, kan tak sesuai tu. Tak boleh diterima akal tu. Maka dalil akli dia, Allah Ta'ala wajib akal kita menerima Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Okey, baik, tu selesai kita bincang sebelum ni. Maka kalam ni salah satu daripada sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani ni tuan-tuan, dia ada ta'alluq. Okey, dia ada ta'alluq. Ta'alluq dia kepada, tengoklah perbincangan kita ini. Jadi ta'alluq yang disebut di pengarah di sini berta'alluq kepada semua perkara. Apa pula? Ialah sebab disebut di sini ialah perkara yang wajib. Apa perkara yang wajib? Zat Tuhan dan sifat Tuhan, itu perkara wajib. Maknanya kalam berta'alluq kepada zat Tuhan dan juga sifat Tuhan. Okey, baik. Juga berta'alluq kepada perkara yang mustahil, iaitu bertakluk dia kepada perkara-perkara yang mustahil pada akal. Contohnya seteru bagi Allah, anak bagi Allah, kan perkara tu mustahil. Kalam bertakluk tak? Ya, kalam ada cerita. Kalam ada takluk berkenaan dengan perkara mustahil. Okey. Dan juga bertakluk kepada perkara yang harus. Apa perkara yang mungkinlah makhluk maka apa yang tak termasuk dalam takluk sifat kalam? Wajib masuk, mustahil masuk, harus masuk. Ada tak yang tak termasuk? Jawab tak ada, semua dah masuk dah. Maknanya sifat kalam bertakluk kepada semua perkara. Maknanya Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala menunjukkan kepada semua perkara. Ingat, jenis ta'alluq dia, jenis ta'alluq sifat kalam dalalah, iaitu menunjuk. Maknanya Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala menunjuk kepada perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Ada contoh tak? Ada. Bukalah Al-Quran tu. Al-Quran kan kalamullah. Al-Quran tu kalamullah. Dalam tu ada tak tunjuk pasal perkara wajib, pasal diri dia, pasal zat dia, pasal sifat dia? Ada tak? Ada? Maka itu perkara wajib yang ditunjuk oleh sifat kalam Tuhan. Contohnya apa? Anallah la ilaha illa ana. Akulah Tuhan. Tiada Tuhan selain daripada aku. Jadi siapa kata? Kalam Tuhan kata. Dia kata tentang apa? Tentang perkara yang wajib bagi akal kita terima, iaitu pasal diri dia dan juga sifat dia. Jadi kalam Tuhan menunjuk kepada diri dia dan sifat dia, dengan mana bahawa kalam Tuhan menunjuk kepada perkara yang wajib. Faham tak? Yang wajib pada akal kita terima adanya. Maknanya ada tak zat Tuhan? Ada. Sifat Tuhan ada tak? Ada kalam tunjuk tak? Kalam Tuhan ada tak tunjuk pasal zat Tuhan dengan sifat Tuhan? Ada? Mana? Tu dalam Quran tu. Anallah la ilaha illa ana tu. Ya tak? Ya. Kan Al-Quran kan firman Allah. Kalam Allah lah. Firman tu kalam Allah lah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata-kata. Kan sama. Cuma kita ni jenis jaga adab, jaga akhlak kita, ra'i, ikut kedudukan orang. Tanzilun nas manazilahum.
letak orang tu di atas darjat ataupun pangkat yang sesuai dengan dia. Ni hadis Nabi sebut Maka kalau dengan raja kita panggil titoh. Padahal raja kata sama enggak raja bertitoh, tapi takkan kita kata raja bertitoh. Dan tuanku bertitoh, tuanku berkata. Tuanku bertitoh Apa maksud titoh? Berkatalah samalah. Cuma panggilan hormat dia bertitah. Faham? Kalau Nabi berkata, takkan berkata sama macam kita. Kita kata sembang. Nabi tak sembang, Nabi wahyu. Maka tak sedap sikit. Bersabda. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata Allah. So, sama dengan kita kata. Biar hormat kau sikit. Nabi bersabda. Faham? Allah Ta'ala berkata. Allah Ta'ala berkata kau. Tapi takkan nak sebut kata. Sebutlah comel sikit lain pada manusia. Allah Ta'ala berfirman. Faham tak? Manusia berkata. Dah firman, sabda, titoh, beza benda. Jawab dia sama je. Sama je, maknanya berkata-kata. Baik. Jadi Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, berkalam dalam Tuhan. Kalam Tuhan menunjuk kepada apa dalam Al-Quran? Sebab Al-Quran kalamullah, tunjuk kepada semua perkara lah. Maknanya Al-Quran tunjuk pada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Contoh perkara wajib yang ditunjuk oleh kalamullah dalam Al-Quran apa dia? Iaitu anallah la ilaha illa ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Banyak Tuhan cerita pasal sifat dia, huwas samiul basir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa khabar? Allah Ta'ala lah khabar, Allah Ta'ala lah kata. Kan Tuhan ada sifat kalam. Dia tunjuk benda, tunjuk pasal diri dia lah. Itu panggil kalam Tuhan bertakluk kepada perkara yang wajib. Baik. Itu saja ke? Tak. Dia katakan kita sebut tadi, dia semua perkara Tuhan tunjuk dalam Al-Quran. Baik. Ada ayat lain yang Tuhan tunjuk innallah menghikayatkan daripada kalam orang Kristian. Ni panas. 2-3 hari ni panas. Maknanya hujan pun tidak boleh menyejukkan kepanasan penggunaan kalimah Kristian sekarang ni. Okey? Tak apalah. Ikut pandai lah. Itu kita tak mau bincang sekarang ni. Itu serah pada ahli dia lah. Cuma kata-kata orang Kristian, anallah innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni 3 daripada 3. Perkara tu betul tak? Perkara tu mustahil, Trinity. Mustahil, Trinity. Benda tu adalah perkara mustahil. Mustahil pada akal Tuhan tu 3. 1, 3. Trinity. Maknanya bukan God saja Tuhan. Bukan Allah saja Tuhan. Jesus pun Tuhan. Holy Spirit pun. Ruhul Kudus pun Tuhan. Jadi takkan siapa 3 Tuhan? Kalau 3 Tuhan, mustahil akal kita terima Tuhan tu tidak esa. Sedangkan Tuhan yang cipta alam ni mestilah Tuhan ni esa, Maha Esa. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada 2 Tuhan, lebih pada 1 lah, maka akan hancur langit dengan bumi. Dah hancur tak? Tak. Maknanya mustahil Tuhan tu lebih pada 1. Jadi sini sebut 3 tu. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, mustahil. Siapa yang khabar? Allah Ta'ala khabar. Kat mana dalam Al-Quran? Al-Quran apa? Al-Quran kan kalamullah. Maknanya Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala, kalamullah menunjukkan kepada perkara yang mustahil juga. Jadi bertakluklah sifat kalam kepada perkara yang mustahil. Contohnya apa? 3 Tuhan kan mustahil pada akal kita terima ada 3 Tuhan. Okey? Ataupun Uzairun ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi, Nabi Uzair itu anak Allah. Berkata orang Kristian, Jesus ataupun Nabi Isa itu anak Allah. Logik tak akal kita terima bahawa Tuhan ada anak? Mustahil. Siapa kata tentang berkenaan dengan anak Allah? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa orang Kristian kata gitu, orang Yahudi kata gitu. Kan mustahil? Ya. Allah Ta'ala firman begitu. Jadi dalam Al-Quran, Quran tu kalamullah. Maksudnya kalam Allah juga menunjuk kepada perkara yang mustahil. Faham dah? Sebab tu dia ta'alluq jenis ta'alluq. Dalalah ni dia menunjuk. Dalalah ni menunjuk. Mana kalau dengan bahasa mudah kita khabar lah. Tuhan khabar benda.
Gitulah. Tuhan akan bawa pasal diri dia. Tuhan akan bawa pasal perkara yang mustahil, yang seteru bagi diri dia. Contohnya, yang tak mustahil ada. Tuhan akan bawa juga pasal makhluk. Jadi dengan bahasa mudah kampung kita, dalam ni kabar. Tuhan akan bawa benda. Jadi tu ta'alluq sifat kalam. Maknanya ta'alluq sifat kalam ni merangkumi benda. Maknanya Tuhan ni kabar benda. Jadi kabar semua perkara. Jadi Tuhan berkata-kata mengenai semua perkara. Kita lebih kurang tu panggil dalalah. Bahasa mudah kita nak faham lah tuan-tuan. Okay. Dan juga dalam Quran Allah Ta'ala juga berkata-kata, berfirman tentang yang menunjukkan kepada perkara yang harus, perkara yang makhluk, perkara yang mungkin. Contohnya mana? Manusia lah. Apa yang Tuhan kata? Wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala mencipta kamu. Lah Allah Ta'ala cerita kat pasal manusia. Ya cerita lah. Manusia ni kan perkara harus, mungkin, makhluk. Tuhan cerita ke? Tuhan cerita lah. Wa ma ta'malun, dan perbuatan-perbuatan manusia Tuhan cerita ke? Ya Tuhan ceritakan juga. Lah perbuatan manusia kan mungkin, makhluk. Tuhan cerita ke? Ya cerita ke? Bermakna Tuhan, kalam Tuhan juga menunjuk kepada perkara yang harus, perkara yang mungkin, macam manusia dan juga perbuatan manusia. Tuhan cerita dalam Al-Quran. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nampak dalam Al-Quran kita, dalam kalamullah yang kita baca, bahawa Allah Ta'ala bersifat berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata yang menunjuk kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan juga perkara yang harus. Itu namanya ta'alluq sifat kalam. Jadi faham ta'alluq tu benda. Cuma ta'alluq ni bahasa Arab lah, kita tak boleh nak terjemah dengan bahasa Melayu, takut orang tak faham. Jadi itulah nak kabarnya. Kalau sebut pasal ta'alluq sifat kalam, ta'alluq jenis dia ta'alluq yang dalalah, iaitu menunjuk. Menunjuk kepada perkara wajib, menunjuk kepada perkara yang mustahil dan juga menunjuk kepada perkara yang harus. Baik tuan-tuan jadi berkenaan dengan sifat kalam ni, kalau pening itu standard. Ini standard KL tuan-tuan. Sebab apa? Sebab memang barang ni barang yang paling banyak pertikaian. Terutamanya antara ahli sunnah dan juga dengan Mu'tazilah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak tahulah Al-Quran ni makhluk ke, Al-Quran ni bukan makhluk. Mu'tazilah kata Al-Quran ni makhluk. Ahli sunnah wal jamaah kata Al-Quran ni tidak makhluk, sebab dia kalamullah, sifat Allah. Kalamullah, kalam Allah. Dia kan kalam Allah makhluk. Tuhan tu kan sifat Tuhan. Sifat Tuhan dia kan makhluk. Tuhan tu khaliq, dia kan sifat dia makhluk. Faham tuan-tuan? Bermakna kalam Allah itu bersifat dengan qadim, bukan makhluk. Itu jadi pertikaian besar. Itu cerita yang masyhur yang kita dengar sama-sama lah. Bukan sekali lah, banyak kali dah. Berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang dihukum penjara tu. Kim dia, kita tak mengaku Al-Quran tu makhluk, sehingga dipenjara, diseksa, dihenyok. Macam-macam dibuat pada Imam Ahmad bin Hanbal oleh pemerintah yang memaksa penduduk dan juga ulama ketika itu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Macam mana ahli sunnah nak kata makhluk sedangkan dia kalamullah? Tuan-tuan dan puan-puan, itulah apabila pemerintah berpahaman dengan Mu'tazilah, dia boleh paksa. Kalau pemerintah berpahaman dengan Syiah, dia boleh paksa. Kalau pemerintah berpahaman dengan ahli sunnah, dia boleh paksa. Maka sebab tu tuan-tuan, jadi seseorang yang nak menyebarkan pahaman, biasa dia akan kejar jadi pegang pemerintahan, supaya dengan pemerintahan dia mudah sebar ajaran dia. Jadi itu ada dalam sejarah, dan benda ni akan berlakulah sampailah kepada bila-bila. Itu sunnatullah dia. Baik, tak mau cerita pasal perkara tu. Nak cerita pasal Imam Ahmad tadi, yang mana dia dihukum, dipenjara, diseksa kerana tak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ni zaman Imam Ahmad bin Hanbal ni zaman salah tu, zaman salaf. Mana mula-mula Islam lagi, masa tu orang ramai baik ataupun kena dijara sebab tak kata Al-Quran tu makhluk. Ahli sunnah tak kata Al-Quran tu makhluk kerana dia kalam Allah. Al-Quran kan kalamullah. Kalam Allah, sifat kalam Allah. Maka tak boleh katalah makhluk, sebab sedangkan Tuhan tu adalah khaliq. Tuhan, zat Tuhan dan sifat Tuhan adalah qadim, sedia ada, bukan makhluk, bukan baru ada.
Faham dah? Baik. Barang diketahui adalah ta'alluq sifat yang 6 tersebut itu dengan iktibar tempat berta'alluq terbahagi kepada 2 bahagian. Baik, sebelum tu sebut lupa untuk bincang tadi bahawa ta'alluq ta'alluq sifat kalam ni namanya ta'alluq tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Maknanya Tuhan ni bersifat dengan kalam sejak azali lagi dah. Bila lagi? Kalau orang tanya soalan lah, bila lagi Tuhan ni berkata-kata? Jawab dia sejak azali lagi dah. Terjemah dalam bahasa Arab tanjizi qadim. Itu maksud tanjizi qadim. Faham? Iaitu Tuhan laksanakan perkataan dia, sifat kalam dia tu sejak azali lagi dah. Bila lagi Tuhan berkata-kata? Jawab dia sejak azali lagi. Tu jawapan kita bahasa Melayu kan. Terjemah bahasa Arab namanya tanjizi qadim. Tu maksud dia tanjizi qadim. Itu bila lagi Tuhan cakap, Tuhan berkata-kata tu sejak azali lagi dah. Sebab tu ta'alluq dia tanjizi qadim. Faham tak? Kalau baru sekarang Tuhan cakap, maknanya tanjizi hadis dah munasabah. Sifat kalam Tuhan sejak azali lagi dah ada dah. Zat Tuhan sejak azali lagi ada dah. Sifat Tuhan sejak azali lagi dah ada dah. Kalam tu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan sejak azali lagi dah ada dah. Bila lagi Tuhan berkata-kata sejak azali lagi dah. Macam mana? Wallahu alam lah. Sebab Tuhan sifatkan diri dalam Al-Quran sebab dia berkata-kata. Ada sifat berkata-kata. Jadi tahu macam mana wallahu alam lah. Tapi itu yang kita berimangnya. Sebab Tuhan kata dalam Al-Quran gitu. Faham? Tuhan kata dalam Al-Quran gitu, maka pegang gitulah. Macam mana Tuhan berkata-kata wallahu a'lam, tapi kita yakin sejak azali lagi Tuhan dah berkata-kata. Beres noktah situ. Jangan kaji hakikat sebenar kita tak akan jumpa sebab kita bukan Tuhan. Kita pun tak ada pada azali dulu. Kita pun baru ada nak kaji barang hak azali. Mana mampu akal kita tuan-tuan. Baik, noktah situ maknanya kita yakin dan beriman Tuhan sebut dalam Al-Quran dia ada sifat berkata-kata, maka pegang gitulah. Macam mana cara wallahu alam lah. Baik. Barang diketahui, kata pengarang, barang diketahui adalah ta'alluq sifat yang 6 yang tersebut itu dengan iktibar tempat ia berta'alluq terbahagi kepada 2 bahagian. Okey. Yang pertama bertakluk kepada zat Tuhan dan zat yang lain itu ilmu kalam. Bukan itu kalam pula. Yang lain iaitu ilmu kalam, sama' dan basar. Baik. Kalau kita buat pembahagian lah. Ni habis sifat kalam, tak tepi dah sifat kalam. Biar. Jadi kalam, sifat kalam takluk tanjizi qadim. Takluk jenis takluk dia dalalah. Kepada apa? Kepada yang perkara yang wajib, perkara yang harus dan perkara yang mustahil. Okey, selesai habis situ kalam. Pendek je perbincangan di sini. Jadi rumusan pula. Rumusan daripada perbincangan kita sifat ma'ani ni. Ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Baik. Jadi hayah tak ada ta'alluq, maka disebut 6 sini. Maka qudrah 1, iradah 2, ilmu 3, sama' 4, basar 5, kalam. Hayah tak ada ta'alluq. Maka dikata sini, ketahuilah si barang yang diketahui adalah ta'alluq sifat yang 6. Tak termasuk hayah lah. Sifat ma'ani yang 6 tak termasuk hayah. Sebab hayah kalau masuk hayah 7 lah. Tapi hayah tak ada ta'alluq, maka tak tepi dulu lah. Kita bicara ada ta'alluq ni. Jadi terbagi kepada 2 bahagian. Kalau iktibar pada tempat ta'alluq. Okey, tempat ta'alluq. Okey. Kalau berta'alluq sifat yang kita bagi sifat yang berta'alluq kepada zat Tuhan, okey, dan kepada zat yang lain iaitu ilmu, sifat kalam, sifat sama' dan sifat basar. Baik. Yang kedua, berta'alluq kepada zat yang lain tidak pada zat Tuhan iaitu qudrah. Zat yang lain ni maknanya makhluk zat makhluk. Maknanya makhluk iaitu qudrah dan iradah. Kemudian sifat 20 dengan nisbah bagi. Okey, baik. Bagi ta'alluq itu 4 bahagi. Baik. Tuan-tuan mati Allah sekalian. 6 sifat tadi, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. 6 ni, okey,
kalau tengok pada tempat takluk, dia bagi pada dua bahagian. Sifat yang bertakluk kepada zat Tuhan dan zat selain Tuhan, makhluk iaitu ilmu. Ilmu Tuhan bertakluk kepada zat dia, kepada sifat dia, kepada makhluk. Kemudian kalam. Kalam Tuhan bertakluk kepada zat dia, kepada makhluk. Okey. Sama basar, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, zat dia, sifat dia, Tuhan mendengar juga makhluk. Okey, baik. Kalau yang bertakluk kepada bukan zat Tuhan, iaitu makhluk saja, ada sifat yang bertakluk pada makhluk saja? Ada. Jawab dia kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah bertakluk kepada makhluk saja. Apa pula gitu? Sebab dia takluk taksir. Takluk memberi bekah. Takluk memberi bekah ni maknanya ia memberi bekah kepada makhluk saja, tak beri bekah kepada perkara yang wajib. Contoh macam kudrah. Kudrah mengadakan. Kudrah ni takluk dia mengadakan dan meniadakan. Sebab apa pula tak ada bertakluk kepada zat Allah? Sebab zat Allah dah ada dah, tak perlu diwujudkan kembali. Dan zat Allah akan kekal, dia tak perlu ditiadakan. Maka jawab dia kudrah tidak bertakluk kepada zat Tuhan. Ingat tak? Iradah pula, iradah ni ialah takhsis. Maknanya iradah ni menentukan ada ataupun tak ada. Jawab dia tak perlu nak tentu dah, sebab zat Tuhan dah ada sejak azali. Dan tak boleh nak tentu bahawa zat Tuhan tu tak ada, sebab perkara tu mustahil. Maka di sini kudrah dan iradah menentukan ataupun mengadakan benda yang boleh ada dan boleh tak ada. Apa dia? Makhluk lah. Tuhan memang sentiasa ada. Maka tidak bertakluklah kudrah iradah kepada perkara yang memang sedia ada dan kekal ada. Faham? Kalau perkara tu boleh ada, boleh tak ada, maka barulah di bawah takluk kudrah iradah. Sebab kudrah iradah ni mengadakan sesuatu dan juga mentiadakan sesuatu. Maka apa yang boleh ada, boleh tak ada? Jawab dia makhluk Maka di sini kudrah dan iradah mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Iradah menentukan adanya makhluk, menentukan tiadanya makhluk. Maka kudrah dan iradah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Ia hanya bertakluk kepada perkara yang harus saja, iaitu makhluk ataupun perkara mungkin. Jelas okey. Ni rumusan ni. Kita bincang rabak dah dulu. Ngecik habis air liur masa saruh dulu. Melemi mikrofon masa tu. Ni cuma nak refresh balik lah. Ni cuma nak ulang tayang balik, nak segar semula perbincangan dulu. Okey? Taklah kita nak detailkan balik tuan-tuan, sebab kita nak jalan terus ni. Baik. Kemudian sifat 20 dengan nisbah bagi takluk itu 4 bahagi. Okey. Okey, tadi 6 habis sesalah. Habis tak terpiah. Sifat mani tak terpiah. Sifat mani kan 7 kan? Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama bahasa kalam. Kita terpiah habis perbincangan settle dah. Sebab apa? Sifat mani ni bertakluk. Tak tepi dah pasal takluk. Okey. Tak tepi dah pasal sifat mani. Baik. Kita tengok pula pada sifat 20 kita. Dari aspek takluk. Ada sifat daripada sifat 20 ni, mana sifat yang bertakluk, mana yang tak bertakluk. Faham? Mana sifat yang bertakluk, mana sifat yang tidak bertakluk. Baik, yang pertama, tiada bertakluk dengan sesuatu. Ada sifat yang tidak bertakluk langsung pada sesuatu, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Dan sifat hayah, kerana sifat-sifat itu tidak menuntut perkara yang lebih dari berdiri pada zatnya. Okey. Pertamanya, apa perbincangan dia? Dalam 20 sifat ni, mana sifat yang tak bertakluk? Jawab ada sifat nafsiyah, wujud. Tak ada takluk, sifat wujud tak ada takluk. Okey. Kemudian yang kedua, salbiyah. Tak bertakluk juga. Apa dia? Kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, 5. Okey. Juga tidak bertakluk kepada mana-mana, sebab dia sifat. Dia tidaklah maknanya contoh sifat wujud Tuhan. Wujud Tuhan ni, dengan wujud tu dia boleh cerita alam dak. Tu kudrah. Dengan sifat wujud tu
Tuhan dengan wujud tu Tuhan dengar makhluk. Dak, tu sifat sama. Okey. Dengan sifat kidang tu Tuhan berkata-kata. Dak, tu sifat kalam. Dan sifat wujud dia tidak bertakluk. Dia adalah satu sifat yang ada pada zat Allah Taala. Faham dah? Jadi okey, jadi tujuh iaitu wujud, kidang, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi wa daniyah. Tujuh, enam. Enam sifat ni tak bertakluk. Ada lagi tak? Ada. Sifat hayah tak ada takluk. Hayah, sifat hayah. Sifat Tuhan itu hidup, bersifat dengan hidup. Faham? Tuhan bersifat dengan hidup. Ada takluk? Tak ada. Ada. Tuhan menghidupkan orang. Tu sifat kudrah. Dan Tuhan menghidupkan orang tu bukan sifat. Tak, dengan sifat kudrah Tuhan hidupkan manusia. Dan Tuhan matikan manusia, bukan dengan sifat mati Tuhan. Dan Tuhan bersifat dengan hayah. Jadi Tuhan bersifat dengan hidup. Tuhan tu hidup. Dan yang menghidupkan manusia sifat kudrah. Kalau dengan sifat ayah Tuhan menghidupkan manusia dan mematikan manusia, sifat mana? Sifat mati. Mana ada Tuhan sifat mati? Tu lawang, mustahil. Maka menghidupkan dan mematikan orang sifat kudrah. Dan sifat ayah tu amda. Jawab sifat ayah tu Tuhan tu hidup, tak bertakluk mana-mana. Mematikan. Kalau bertakluk kepada makhluk, sifat kudrah iradah. Okey, faham dah? Jadi hayah tujuh. Ada lagi ada maknawiyah tujuh. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Okey, jadi 14 sifat yang tidak bertakluk. Sebab kita royak dah kan daripada 20 nang je yang bertakluk. Sifat ma'ani nang je yang bertakluk. Selain daripada tu 14 tidak bertakluk mana-mana. Dia sifat, iaitu berdiri pada zat. Baik, jelas Yang kedua bertakluk kepada mungkin jua, iaitu qudrah dan iradah. Sifat mana yang bertakluk kepada makhluk saja, kepada perkara mungkin, perkara yang harus saja, iaitu qudrah dan iradah, iaitu mengadakan manusia dan mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Mengadakan alam ini dan meniadakan alam ini. Sifat mana? Sifat qudrah. Dah apa? Dah yang kalau bukan makhluk, sifat ni bertakluk tak? Tak tak bertakluk Contohnya benda selain daripada makhluk, selain daripada perkara yang harus, sifat mustahil. Perkara tu mustahil ada. Macam mana Tuhan nak cerita benda tu ada? Ni kita sebut dah dulu. Ataupun tadi pun sebut dah tadi. Kalau perkara wajib, zat Tuhan dengan sifat Tuhan, kenapa tidak qudrah bertakluk dengan zat Tuhan? Jawab dia, zat Tuhan tu dah ada. Macam mana? Bagaimana Tuhan nak mengadakan zat Tuhan yang dah sedia ada? Sebab qudrah, takluk dia ialah mengadakan dan meniadakan sesuatu. Ingat, saya ulang balik. Qudrah mengadakan dan meniadakan sesuatu. Jadi tuan-tuan, baik jadi dah zat Tuhan ada tak? Ada dah. Bila? Sejak azali lagi. Sampai bila zat Tuhan ada? Selama-lamanya. Memang sentiasa ada. Jadi dah nak macam mana qudrah nak mengadakan zat Tuhan? Zat Tuhan dah sedia ada. Macam mana qudrah nak meniadakan zat Tuhan sedangkan zat Tuhan ni kekal, memang sentiasa ada, tak boleh menerima tiada? Maka tak bertakluk sifat qudrah kepada perkara yang wajib dan juga mustahil. Sama juga dengan anak bagi Tuhan, kan mustahil benda tu. Boleh tak Tuhan mencipta anak bagi dia? Jawab dia, perkara tu mustahil ada, sebab Tuhan bukan makhluk. Maka qudrah tidak bertakluk kepada perkara mustahil seperti mana anak Tuhan ataupun seteru bagi Tuhan. Itu perkara mustahil yang mana memang tidak akan ada benda tu, sebab Tuhan bukan makhluk. Maka qudrah tidak menjadikan perkara mustahil seperti itu. Iradah pun sama, tidak menentukan adanya anak Tuhan ataupun menentukan tiadanya anak Tuhan. Sebab apa? Sebab benda tu mustahil ada. Jadi dah benda hak ada, benda haruslah makhluk alam ini, gunung ganang, bintang, bulan, matahari, langit, bumi, itu perkara yang ada. Daripada tiada kepada ada, yang mana qudrah lah yang mengadakan dan juga meniadakan alam ini. Faham tak? Itu pasal ta'aluk sifat qudrah dan iradah. Baik. Yang ketiga, bertakluk kepada segala yang mawujud jua, iaitu sama' dan basar. Okey,
sifat sama dan sifat basar bertakluk kepada perkara yang ada. Okey, maknanya Tuhan dengar dan Tuhan lihat perkara yang wujud. Dan perkara yang tak wujud Tuhan tak dengar, tak lihat ah. Oh iyalah, tak bertakluk ah. Saya bagi contoh. Tuhan dengar dah anak saya nangis. Dengarlah sebab saya ada anak. Alhamdulillah Tuhan bagi saya anak, anak saya ada. Okey, ada anak dah lah. Saat nikah dah ha. Jangan tanya pula, ustaz nikah ke ya? Macam tu. Banyak kok tempat ngajar tanya dah, ustaz tu nikah ke ya? Macam dok nikah lagi, nampak gaya macam dok matang aje. Macam tu. Macam budak-budak apa ni? Budak-budak rever je ustaz tu. Jenis aku baru makan butir kismis. Nikah ke jawab ada anak dah tuan-tuan. Jadi anak saya nangis. Beri contoh ni. Tuhan dengar tak anak saya nangis? Dengar lah. Sebab saya ada anak. Alhamdulillah Tuhan beri saya anak. Okey, baik. Soalan kedua. Tuhan nampak tak anak saya nangis? Nampak lah. Sebab anak saya ada. Jadi sama dan bahasa Tuhan bertakluk kepada perkara yang wujud. Faham dah? Soalan kedua pula. Tuhan dengar tak anak dia sendiri nangis? Tuhan Allah Ta'ala dengar tak anak Tuhan nangis? Dengar tak? Jawab dia, tidak bertakluk sifat sama Tuhan kepada perkara yang tak wujud. Tuhan ada anak tak? Tak wujud anak. Maka tidak bertakluk sifat sama dan bahasa Tuhan kepada perkara yang tak wujud. Tuhan lihat ada anak yang nangis. Jawab dia, tidak bertakluk sifat melihat sifat bahasa Tuhan kepada perkara yang tak wujud seperti anak Tuhan. Maka sifat sama dan basar bertakluk kepada perkara yang wujud sahaja. Dan zat Tuhan wujud tak? Tuhan nampak tak diri dia, zat dia? Nampak lah. Sebab zat dia wujud. Tuhan dengar tak diri dia? Dengar lah. Sebab diri dia wujud. Faham? Tuhan dengar tak saya cakap? Dengar sebab saya wujud. Tuhan dengar tak hujan luar? Dengar sebab hujan tu wujud. Okay? Jadi takluk sama dan basar ialah perkara yang wujud sahaja. Baik. Yang keempat, bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan yang harus, iaitu sifat ilmu dan kalam. Okey? Sifat ilmu dan sifat kalam bertakluk kepada semua perkara. Ilmu maknanya macam gini. Tuhan ilmu ni Tuhan tahu segala perkara. Semua, tak ada benda hak tak tahu semua perkara. Iaitu apa dia? Tuhan tahu pasal diri dia, sifat dia tu perkara wajib. Tuhan tahu bahawa dia tidak ada seteru, dia tidak ada anak, dia tidak ada perkara mustahil bagi diri dia. Tuhan tahu. Tuhan tahu tak pasal makhluk. Semuanya Tuhan tahu. Perkara yang harus. Maka Tuhan tahu semua benda lah. Wajib, mustahil, harus. Semua Tuhan tahu. Tak ada benda pun yang Tuhan tak tahu. Jadi sifat ilmu bertakluk kepada semua perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Baik. Dan sifat kalam juga sama lah. Sifat kalam menunjuk kepada perkara mana? Semua perkara. Perkara wajib pun Tuhan tunjukkan. Macam kita baca Al-Quran dia. Sifat mustahil pun Tuhan sebut juga dalam Al-Quran. Menunjukkan juga perkara yang mustahil. Sifat kalam Tuhan juga menunjukkan kepada perkara yang harus. Makhluk, manusia, jin, bulan, bintang, matahari, langit, bumi. Semua Tuhan sebut. Jadi sifat ilmu dan sifat kalam menunjukkan kepada perkara yang wajib. Sifat ilmu dan sifat kalam bertakluk kepada perkara yang wajib, perkara yang harus dan juga perkara yang mustahil. Jelas tuan-tuan. Ni kita belajar sifat 20 secara mendalam. Tapi saya khabar tuan-tuan, berapa kali ulang dah, tapi memang kena ulang samalah. Berkenaan dengan takluk ni tuan-tuan, ini dah masuk fardu kifayah. Maka kalau tak faham, tak apa, jangan bimbang. Steady, relax and steady. Jangan pening-pening, jangan atuk kepala dinding, jangan marah tok lelaki. Sebab apa? Sebab ni dah masuk fardu kifayah. Jadi kalau payah tu, tak apalah, fardu kifayah. Dia kita lepas fardu ain pun alhamdulillah syukur dah. Dah ustaz, saya memang mari nak lepas fardu ain je, sebab nak lepas daripada dosa. Mati tak bolehlah lekat dosa sebab dak mengaji fardu ain. Bila ustaz ngajar dak faham, saya takut saya masih berdosa ustaz. Jawab dia, dak, ni fardu kifayah dah. Jangan bimbang, jangan bimbang.
Dah fardu ain saya kau ni ustaz. Fardu ain mudah je tauhid ni. Allah Taala bersifat dengan wujud. Dalil dia apa? Alam ni. Sesat biar. Dah tu. Tu fardu ainnya. Kalau pasal kalam ni, Allah Taala bersifat dengan kalam, bersifat dengan kalam. Dalil ni apa? Dalilnya alam ini. Okey, ataupun sebut dalam Quran dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Okey. Dah, gitu je dalil dia. Gitu je. Dah. Dah alam ni, dah kalau Tuhan tak bersifat dengan kalam, bisu Tuhan, lemah Tuhan. Takkanlah Tuhan cipta alam ni dalam keadaan Tuhan tu lemah. Alam ni punya hebat, takkan dicipta oleh Tuhan yang lemah, mustahil ya. Mesti Tuhan tu maha sempurna, mesti Tuhan tu bersifat dengan berkata-kata. Maka alam ini menunjukkan juga bahawa Tuhan bersifat dengan kalam, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan kudrah, iradah, kidang, baqa', mukhalafatul hawadis dan sebagainya. Waktu lepas ada fardu ain. Relax lah. Tak payah susah-susah. Tuan-tuan, kita macam kita pergi ngaji sekolah lah. Kita pergi ngaji sekolah tuan-tuan. Kita ngaji sekolah ada fardu ain yang kita belajar. Kalau matematik ada siapa tahap fardu ain, ada siapa fardu kifayah. Kalau belajar matematik biasa, kita masuklah bahagian tambah, tolak, darat, bahagi. Itu fardu ain tak? Itu fardu ain tu sebab untuk kehidupan seharian. Tak pandai tambah tolak, kita nak beli barang tak pandai, atau lagi nak jual barang. 3 tambah 3 tak tahu kau, tak pandai ustaz. Jawab dia tu fardu ain ah, tu kena tahu. 3 tambah 3 wajib tahu nak jawapan dia. Faham tak? Jelas. Tak nanti kita nak jadi penjual, jadi pembeli pun kita kena tahu kira-kira. Kena tahu apa nama, baca fardu ain, bukan fardu ain kira fardu ain agama ni. Tak, maknanya dalam kehidupan kita ni, kita pergi sekolah. Maknanya kalau orang tanya, ustaz, kalau saya ni jenis malas belajar ustaz, anak saya malas belajar, mama malas sungguh belajar. Tapi saya nak dia bila besar lagi, saya nak dia jalani kehidupan normal. Contohnya, cara mana yang saya boleh paksa dia belajar? Fardu bagi dia lah untuk belajar. Jawab ada apa? Biar dia pandai baca, pandai ngira. Mana dia bila pandai baca, tak kena tipu orang. Dia boleh hidup normal, tak kena tipu sebab dia baca. Hak ni tandah. Takut masalah masuk tandah perempuan, itu lelaki, kena kata orang. Tak pandai baca. Jadi tak boleh nak normal hidup dia. Tak boleh nak baca signboard, tak boleh nak bawa kereta sebab tak mana nak baca. Tepat mana. Ngira pula takut kena tipu orang juga. Jadi biar pandai baca, pandai ngira. Apa hatu fardu ain dia lah boleh hidup normal. Kalau tak pandai baca, tidak boleh hidup normal lagi. Dia tak pandai ngira, tak boleh hidup normal sebab kena tipu orang sama. Dan nak beli barang kena tipu, kena jual barang lagi lah kena tipu. Faham tak? Okey. Dah boleh paksa dia belajar siapa belajar mat tambah. Siapa belajar fizik, bio. Bukan nak suruh dia buat kapal terbang. Nak suruh hidup normal je. Maka lepas fardu ain dia dulu pandai baca, pandai ngira baik dah dulu. Tapi kalau nak suruh dia buat kapal terbang, nak jadi jutawan, nak suruh anak kita ni jadi ahli politik yang hebat, nak jadi menteri, ataupun nak jadi CEO, ataupun nak jadi pengarah, ataupun nak jadi orang-orang yang besar, public figure benda, belajarlah tentang fizik, kimia, bio, mat tambah, belajarlah apa-apa tinggi, menasabahlah. Tapi sekadar macam nak lepas untuk hidup normal, pandai baca dan ngira, baik tak kena tipu orang. Faham tak? Jadi kalau sekadar kita ngaji fardu ain ni, belajar akidah ni, sekadar nak lepas fardu ain, maka untuk akidah ni gini, kita yakin, kita belajar siapa Tuhan dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wajib kita belajar 20. Belajar siapa 20? Wujud, kidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama bahasa kalam, kaunuhu qadra, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20. Okey. Jadi Tuhan wajib bersifat dengan 20 tu. Dalil dia alam ini. Ataupun bagilah ayat Quran ke sikit. Tapi alam ini pun pandang dah. Itu siapa ada tahap fardu ain. Maka kalau masuk ta'alluq yang macam kita bincang ni, dia fardu kifayah dah. Kalau tak faham jangan bimbang. Standard. Sebab ta'alluq ni barang payah. Memang disebut perbincangan paling payah dalam ilmu akidah ialah perbincangan ta'alluq. Disebut oleh ulama gitu. Maka kalau kita rasa payah, dapat mi padu kifayah macam mat tambah macam fizik Pada ni saya tak pandai fizik. Pada ni saya tak pandai mat tambah.
Mula-mula belajar tu pening kepala dah nak pergi mana. Kita mat biasa pun ke kepala dah. Nak masuk mat tambah. Tak apalah. Sebab di fardu kifayah biar aku belajar ilmu lain pula. Contoh waktu pergi ngaji agama tak faham sains tulis. Tak faham sains tulis pergi ngaji agama tu tak faham langsung terik ni bahaya ni terik ni. Pergi masuk bidang lain. Sebab apa tahu dah tu fardu kifayah. Mana kalau tak belajar sains tulis pun hidup kita akan normal juga. Sebab kita lepas dah fardu ain pandai baca pandai ngira. Jadi kalau nak lepas fardu ain dalam agama ni tuan-tuan, maksud saya hak baca ngira tu fardu ain dunia, fardu ain dunia. Hak ni fardu ain akhirat ni tuan-tuan. Nak lepas fardu ain akhirat ni maknanya untuk akidah jadi belajar tahu yakin Tuhan dengan 20 sifat yang kita belajar tadi. Lepas tu pegang dalil alam ini adalah bukti dalil Tuhan bersifat dengan wujud ke, kudrah ke, samak ke, basar kan dan sebagainya. Itu dah lepas fardu ain insya-Allah. Cukup mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu taala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.